A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Fajr. Dan insyaAllah ini yang kelas yang terakhir untuk surah Al-Fajr. Rasanya ini kelas yang kelima. Jadi surah ni walaupun surah lazim, surah yang tidak panjang, dan ayatnya hanya 30, kemudian ayat-ayatnya pendek-pendek sahaja, tapi kita ambil masa sampai 5 kelas. Kita ambil masa sampai 5 kelas untuk habiskan. Dan bukan satu benda yang pelik ataupun luar biasa, dan juga bukan menunjukkan kita tadabbur Al-Quran terlalu slow, bukan. Sebab diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia mentadabbur surah Al-Baqarah yang paling panjang sebanyak 286 ayat selama 8 tahun. Jadi walaupun dia Umar, walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang yang antara hidup di zaman Rasulullah dan menyaksikan bagaimana wahyu turun satu persatu, tapi dia juga mengambil masa yang lama untuk mentadabbur Al-Quran. Bahkan banyak saya dengar video rakaman tadabbur Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran daripada syekh-syekh Arab. Bila mereka tadabbur, termasuklah surah Al-Fajr, ada yang 3 kuliah baru habis, ada yang sampai 5 kuliah, dan ada yang sampai 6 kuliah. 6 kuliah, lebih pada saya lagi. Siapa yang mengajar? Syekh Arab. Kepada siapa? Kepada orang Arab. Sampai 6 kuliah. Jadi sebab itulah antara hikmah terbesar Quran diturunkan beransur-ansur ialah supaya manusia mentadabbur ayat satu demi satu dengan tujuan untuk bukan khatam, bukan untuk selesai dengan cepat, tapi dengan tujuan untuk faham dan untuk amalkan. Setelah diamalkan, barulah mereka pindah ayat yang lain. Itulah tujuan sebenar Al-Quran diturunkan. Jadi insyaAllah, ini kuliah yang kelima kalau tak silap saya, tadabbur surah Al-Fajr, dan insyaAllah yang terakhir. Okey. Jadi apa, sebelum kita masuk ayat yang ke-27, cuba kita tengok ayat-ayat yang sebelumnya dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Kalau kita tengok daripada awal lagi, dia setiap surah, setiap ayat dia ada kait mengait antara satu ayat dengan satu ayat. Kalau kita tengok daripada awal lagi, Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri, demi fajar, wal layalin ashri, demi 10 malam, 10 awal Zulhijjah, wasyaf'i wal watri, demi angka yang ganjil dan angka yang genap, wal laili iza yasr, dan demi waktu malam apabila ia beredar. Jadi Allah bersumpah dengan 3-4 benda, 3-4 makhluknya. Kemudian Allah tutup pula dengan ayat hari ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Apa kaitannya? Jiwa tenang dengan waktu fajar. Dia cukup berkait rapat. Allah nak bagi tahu orang yang jiwa tenang antaranya ialah yang sentiasa merebut peluang waktu-waktu ibadah yang terbaik. Apa dia waktu ibadah yang terbaik? Waktu fajar. Apa lagi? 10 awal Zulhijjah ataupun 10 akhir Ramadan. Apa lagi? Malam-malam. Waktu-waktu malam, mereka bangun malam, mereka bertahajud, mereka beristighfar kepada Allah. Orang yang rebut peluang untuk beribadat pada Allah di waktu-waktu, di sepanjang waktu, lebih-lebih lagi di waktu-waktu yang disebut dalam surah ini, inilah ciri-ciri orang yang jiwanya tenang yang kita akan belajar hari ini. Manakala kat tengah-tengah surah ni, antara awal dengan akhir, kat tengah-tengah pula Allah menceritakan manusia yang tenang bukan dengan waktu
yang terbaik bukan dengan ibadat kepada Allah, tapi mereka tenang dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan fizikal yang kuat. Seperti kaum Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad. Mereka tenang bukan dengan beribadat kepada Allah. Pada zahirnya nampak mereka tenang, tapi hati mereka tak tenang sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Maka Allah juga sebut nasib mereka di tengah-tengah surah Al-Fajr. Mereka daripada harta, pangkat, kedudukan, pengikut yang ramai, menjadikan mereka sombong dan tagau, melampau, melakukan kelampauan di atas muka bumi, melakukan kerusakan, dan balasannya Allah hukum mereka masa kat dunia lagi. Allah binasakan kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun hanya dengan angin, dengan pekikan, dengan air. Sebab apa? Sebab mereka salah. Mereka tenang dengan harta, dengan pangkat. Orang beriman yang berjaya ialah yang tenang dengan zikrullah, yang tenang dengan waktu-waktu terbaik untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga di tengah-tengah surah Al-Fajr Allah sebut, apa tujuan Allah bagi harta, bagi pangkat, bagi kesihatan, bagi pengikut ramai, bagi kuasa? Tujuannya Allah bagi tahu, fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu. Tujuannya untuk Allah menguji manusia. Dan ujian tu Allah bagi tahu ada dua jenis. Satu, fa akramahu, Allah bagi pangkat, Allah bagi harta, Allah bagi kekuatan fizikal, Allah bagi kesihatan, macam Allah bagi pada Fir'aun, Samud, Qarun. Tapi akhirnya mereka tertipu dengan nikmat itu yang sebenarnya tujuan untuk menguji mereka. Lalu mereka sombong dan melakukan kerosakan. Yang kedua bentuk ujian ialah faqadara alaihi, Allah sempitkan rezekinya, Allah jadikan dia sakit, Allah jadikan macam-macam musibah. Tujuannya bukan untuk menghina, tapi untuk mengujinya. Tapi mereka yang miskin pun juga tersalah anggap, maka mereka menganggap Allah tidak suka pada mereka. Dan akhirnya mereka juga syirik kepada Allah. Sebab itulah Allah gambarkan keadaan mereka ini yang gagal dalam ujian, sama ada yang miskin ataupun yang kaya, yang sihat ataupun yang sakit, yang gagal dalam ujian. Allah gambarkan keadaan mereka di akhirat besok. Apa dia? Kalla idza dukkatil ardu dakka, bila bumi dipecahkan, dihancurkan dan Tuhan datang, begitu juga para malaikat datang saffan saffa. Tengok bahasa Al-Quran, kalau kita dengar pun sebelum kita faham kita ada rasa gerung. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dakkan dakka, saffan saffa. Kalau kita dengar tu, bunyi dia pun dah menggerungkan. Itu belum lagi kita memahami, menghayati maksudnya. Kemudian Allah nak bagi lagi gambaran yang menakutkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Kemudian diheret pula neraka Jahannam dengan 70,000 tali, dan setiap tali diheret oleh 70,000 malaikat. Gambaran yang sangat-sangat menakutkan. Dan ketika itu barulah manusia tersedar. Yauma idzin yatazakkarul insan. Barulah manusia ingat, ya Allah, kenapa aku tak buat tu? Kenapa aku tak sedar? Kenapa aku tak bersedia untuk hari akhirat? Tapi Allah tempelak mereka, wa anna lahu zikra. Ingat macam mana pun ketika itu, anna, bagaimana peringatan itu dapat memberi faedah pada mereka. Sebab waktu ingat, waktu muhasabah telah berakhir. Bila masuk di alam akhirat, bukan lagi waktu untuk ingat, untuk menyesal, tapi waktu untuk menerima balasan. Sebab tu Allah sebut lagi penyesalan mereka-mereka yang tertipu dengan harta, pangkat, kuasa dan sebagainya. Penyesalannya ialah mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau dulu kat dunia aku lakukan yang terbaik, amal-amal soleh untuk kehidupan aku yang sebenar. Rupa-rupanya aku tersilap. Aku anggap kehidupan aku yang sebenar kat dunia sahaja. Sebab tu aku habiskan masa, habiskan umur untuk kerja dunia dan seronok di dunia. Sebenarnya itu bukan kehidupan. Kehidupan aku yang sebenar rupa-rupa ialah di akhirat. Jadi dia menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati. Tapi menyesal ketika itu tidak ada guna. Bahkan Allah sebut lagi penyesalan mereka di akhirat besok dengan apa? Dengan azab, bentuk azab yang akan menimpa mereka. Akan menimpa siapa ni?
mereka yang tertipu dengan ujian Allah, dengan nikmat, dengan pangkat kuasa. Allah kata fa yauma idzin la yu'azzibu azabahu ahad. Pada hari itu tidak ada siapa pun yang boleh mengazab manusia sebagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dah sebutkan, azab yang paling ringan di akhirat besok ialah pakai terompah atau selipar di kaki, panasnya sampai di otak dan menggelegak. Bukan sampai di otak saja, tapi otak tu boleh mendidih. Api duduk kat mana? Duduk kat kaki bawah sekali, tapi boleh mendidih di atas, yang atas sekali daripada badan kita. Dan itu pun kata ulama, azab yang kita tak pernah tengok kat dunia. Dia paling ringan dalam neraka. Azab paling ringan dalam neraka bukan yang paling berat, bukan yang sederhana. Yang paling ringan, pakai selipar di kaki, panasnya sampai otak ni menggelegak, mendidih. Itu pun walaupun azab paling ringan, tapi azab yang paling ringan tu pun tak ada kat dunia. Kita tak akan pernah lihat. Mana ada azab kat dunia bakar kat kaki, menggelegak di otak. Tak ada. Jadi yang paling ringan pun kita tak pernah lihat kat dunia. Cuba bayangkan azab yang paling berat di akhirat besok. Kemudian Allah nak gambarkan lagi betapa hinanya mereka-mereka yang berbangga dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan kuasa, dengan pengikut yang ramai, sampai mereka melakukan kerusakan. Hinanya mereka, Allah sebut satu lagi. Azab tu sebenarnya dah hina. Allah sebut satu lagi supaya bertambah kehinaan pada mereka. Apa dia? Mereka dirantai. Dan rantai yang merantai mereka tidak ada kat dunia. Tidak ada satu pun manusia yang jahat macam mana sekalipun, yang kejam macam mana sekalipun, yang boleh merantai manusia sebagaimana Allah merantai manusia. Yang disebut dalam hadis, rantai itu panjang 70 hasta, kemudian dimasukkan ke dalam dubur, kemudian dijolok keluar ikut mulut, ataupun dimasuk ke dalam mulut, kemudian keluar ikut dubur. Jadi tak ada azab yang rantai yang ada kat dunia sama seperti di akhirat besok. Okey, itu cerita yang menakutkan. Macam biasa, dah saya ulang banyak kali dah. Quran adalah kitab yang untuk mendidik jiwa manusia. Bila Allah sebut yang menakutkan, Allah tak nak kita sentiasa berada dalam ketakutan sampai tahap kita putus asa dan kita kecewa. Maka Allah cerita pula benda yang menggembirakan, khususnya untuk orang yang beriman kepada Allah. Jangan putus asa walaupun kamu banyak dosa, walaupun kamu dah lama tak solat ke ataupun tak kembali kepada Allah, peluang masih ada. Ya Allah cerita yang menyesal di akhirat, kita belum sampai ke sana. Kita masih ada peluang. Kita masih hidup. Kita masih terbuka luas untuk melakukan amalan untuk kehidupan kita yang sebenar, iaitu di akhirat besok. Jadi jangan buang masa. Jangan buang masa walaupun 1 minit. Gunakan masa kita yang berbaki ini, walaupun 1 minit, lakukan untuk amalan kita di akhirat. Bukan untuk kat dunia. Dunia dah cukup makan. Dunia sebenarnya dah cukup makan, bahkan terlebih dah. Kalau kita nak makan yang kita simpan di rumah ke, di bank ke, sebenarnya dah terlebih dah. Tapi yang kita risau, sepatut kita risau ialah yang di akhirat besok. Terlalu sedikit, sedangkan perjalanan di akhirat tidak ada penghujungnya. Nabi kata dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Tengok, Nabi ni sayang pada umatnya, sehingga Nabi bagi formula kaedah supaya kita buat apa saja demi untuk selamatkan kita sendiri di akhirat besok. Jadi tak perlu, Nabi tak kata amalan-amalan yang besar dan berat. Walaupun dengan sepotong kurma, dia boleh menyelamatkan kamu. Berapa ramai, berapa banyak amalan-amalan yang kecil, tapi boleh selamatkan manusia daripada azab Allah yang besar. Seperti yang bagi minum pada anjing, seperti buang duri-duri di tengah jalan, amalan kecil je. Membantu orang angkat barang, menunjuk orang jalan, apa lagi, menyebut subhanallah wa bihamdihi. Benda-benda simple je, tapi sebab kita lalai dengan dunia, satu hari kita tak buat benda yang paling ringan, walaupun kesannya boleh selamatkan kita daripada api neraka. Jadi jangan sampai kita sebut di akhirat besok, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Okey, hari ini Allah sebut pula bahagian terakhir, iaitu siapa yang selamat. Siapa yang selamat daripada azab Allah?
Siapa yang selamat daripada rantai-rantai Allah? Siapa yang selamat daripada penyesalan? Siapa ni? Ayat yang seterusnya. Okey. Okey, yang selamat ialah Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuha, wahai an-nafsu, jiwa. Ya ayyatuha, wahai jiwa. Kadang-kadang kita dengar ya ayyuha, ya ayyuhallazina amanu. Tapi di sini ya ayyatuha. Ada ta? Ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. Jadi apa beza? Okey. Apa beza ayyuha dengan ayyatuha? Dari segi bahasa Arab, kalau selepas ayyuha ni Allah sebut ialah perkataan muzakkar, allazi ni muzakkar, maka sini ayyuha. Tapi kalau selepas dia ayyuha ni perkataan muannas. Ini an-nafsu muannas. Muannas makna perkataan perempuan. Yang ni allazi muzakkar. Mana kita tahu nafsu muannas? Tak ada tanda pun. Daripada sini. Bila keluar sifat dia mutmainnah ada ta. Bila ta ni tanda muannas, termerbutah. Jadi kalau kita nak panggil lelaki, ya ayyuhallazina amanu. Kalau nak panggil perempuan, ya ayyatu, ada ta ni. Ta ni tanda muannas. Kadang-kadang kita tengok dalam Al-Quran, makna dia wahai juga, tapi tak ada ayyu. Ayyu pun tak ada, ayyatu pun tak ada. Ya Muhammad. Kan? Bila kita guna ya, bila kita guna ya ayyuha. Okey. Bila selepas ya ni ada alif lam. Selepas ya ni ada alif lam, maka dia kena pakai ayyuha ataupun kena pakai ayyatuha. Jadi ayyuha ni bila dia ada alif lam. Bila dia ada alif lam. Sekarang bila tak ada alif lam, Muhammad tidak ada alif lam, kan? Bila tak ada alif lam tak boleh kata ya ayyuha Muhammad. Tak boleh. Cukup ya Muhammad. Apa beza ya ayyuha dengan ya? Makna dia sama. Kalau ya wahai Muhammad, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Makna sama. Tapi penggunaannya berbeza bergantung pada apa yang perkataan selepasnya. Kalau ada alif lam, ayyuha ataupun ayyatuha. Kalau tak ada, ya. Contoh saya bagi, kita nak panggil Maryam. Maryamu. Nak panggil, ya ayyatuha Maryam ke ya Maryam? Ya Maryam. Sebab tidak ada alif lam. Okey? Itu dari segi bahasa. Okey. Ya ayyatuha, wahai jiwa al-mutmainnah yang tenang. Okey, wahai jiwa yang tenang. Siapa ni jiwa yang tenang? Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang ialah sebelum jiwa yang tenang kita hurai dulu makna mutmainnah. Mutmainnah ialah tenang, tidak risau,
tidak sedih, tidak takut, tidak bimbang. Dia tenang dengan sesuatu. Bila dia ada sesuatu tu, dia tak risau, tak takut, tak sedih. Itu asal makna tenang. Tapi kalau jiwa yang tenang ialah orang yang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala dan tenang dengan apa saja yang Allah takdirkan. Lebih senangnya, ada satu doa daripada hadis yang sahih daripada Abu Umamah Al-Bahili. Doa ni Nabi cakap pada seorang lelaki, ya qul, katalah wahai lelaki, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika. Ini doa baru ni, saya tak pernah ajar ni. Doa ni daripada hadis sahih yang berkaitan dengan ni, jiwa yang tenang. Jadi kita nak jiwa tenang pun kena minta. Yang kedua, dalam doa ni pun Allah beritahu apa ciri-ciri jiwa yang tenang. Jadi kalau kita faham doa ni, kita tahulah apa ciri-ciri jiwa yang tenang ataupun bagaimana nak dapat jiwa yang tenang. Okey. Nabi ajar pada sahabatnya doa ni, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepada engkau, nafsan sama jiwa, nafsan bika, aku mohon pada engkau jiwa yang dengan engkau mutmainnah, tenang. Jadi jiwa aku ni biarlah tenang dengan engkau. Itulah maknanya, maksud tenang apa tadi? Dia tenang dengan sesuatu. Bila dapat sesuatu ni, dia tak takut, dia tak risau, dia tak bimbang. Apa berlaku je, dia tenang. Sebab apa? Dia ada sesuatu tu. Apa dia sesuatu? Aku mohon kepada engkau jiwa yang tenang dengan apa? Dengan engkau. Dengan Allah. Bila sebut Allah tu termasuklah tenang dengan berzikir pada Allah, tenang dengan baca dan tadabbur Al-Quran, tenang dengan solat, tenang dengan solat malam. Yang kedua, wa tu'minu biliqa'ika, dan jiwa yang beriman dengan pertemuan dengan engkau. Ramai yang tak yakin dia akan jumpa Allah. Buktinya apa? Dia tidak buat persiapan. Kalau kita nak jumpa bos, kita buat persiapan. Mandi awal, pergi awal, pakai baju cantik kan? Kita nak pergi umrah, kita buat persiapan. Dan persiapan kita cukup-cukup untuk tempoh kita pergi umrah. Tapi bila nak jumpa Allah, ramai yang buat persiapan, tapi persiapan tak lengkap, persiapan yang cacat. Sebab apa? Sebab dia tak beriman, dia tak yakin. Jadi ciri-ciri jiwa yang tenang, dia beriman untuk berjumpa Allah. Yang kedua, wa tarda biqada'ika. Aku mohon juga pada engkau jiwa yang reda dengan takdir engkau. Apa saja yang engkau takdirkan, baik ke, buruk ke, sihat ke, sakit ke, kaya ke, duit banyak ke, duit sikit ke, kereta baru ke, kereta buruk, semua dia reda. Ini ciri-ciri jiwa yang tenang.
Dan yang ketiga, wa taqna'u bi ata'ika. Biarlah jiwa aku ni ada sifat qanaah. Taqna'un daripada qanaah. Rasa cukup bi ata'ika dengan pemberian engkau. Engkau nak bagi banyak mana? Aku dah usaha. Bukan tak perlu usaha. Qanaah ni mana kita dah usaha. Tapi Allah bagi banyak tu, kita pun qanaah. Rasa cukup. Rasa cukup. Jadi, jiwa yang tenang apa dah? An-nafsu al-mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Apa dia? Satu, yakin berjumpa Allah. Kalau tak yakin, memang kita tak akan dapat jiwa yang tenang. Apa bukti kita yakin? Kita buat persiapan. Yang kedua, redha dengan takdir engkau. Redha. Tengok redha dengan qada. Qada ni ada dua. Satu, khair. Yang kedua, syar. Jadi ciri-ciri jiwa yang tenang ialah dia redha dengan semua. Sebab ramai manusia, dia akan redha bila benda yang baik saja. Bila datang musibah, dia tak redha. Dia bukan jiwa yang tenang. Kalau makan sedap, dia redha. Makan tak sedap, dia tak redha. Cuaca tak panas, dia redha. Cuaca panas dia, mulut dia kecoh. Itu bukan jiwa yang tenang. Ini yang paling susah ni. Sebenarnya dia mengait ni, yakin jumpa Allah. Bila yakin jumpa Allah, dia akan jadi redha. Kalau tak yakin jumpa Allah, ada sangkut kat sini. Ada sangkut kat sini. Yang ketiga, qanaah. Qanaah dengan pemberian Allah. Allah bagi gaji 1,000, okey. Tapi dia usaha. Allah bagi gaji 5,000, okey. Sebelum PKP, dia dapat income dia 15,000. Tapi bila PKP, terus menjunam. Dapat 5,000 je, okey, tak ada masalah. Ada yang biasa sebelum PKP dapat 2,000. Bila masa PKP, dia dapat 500, 600, okey, tak ada masalah. Itu jiwa yang tenang. Kahwin, dapat anak, tak ada masalah. Tak dapat pun, tak ada masalah. Allah bagi anak 2, dia qanaah, dia cukup. Allah bagi anak ramai, tak ada masalah. Sikit pun tak menjadikannya gundah gulana. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tengok nampak simple je. Nampak simple je ni. Berapa ramai yang mengeluh bila PKP kan? Dia bukan nafsu mutmainnah. Bunyi je PKPB akan disambung. Oh, dah mengamuk dah. Dia bukan jiwa yang tenang. Sebab itulah Allah ajar kita kan. Allah ajar kita dalam surah. Saya nak bagi contoh lah. Contoh bagaimana jiwa yang tenang ni. Allah bagi contoh dalam surah Al-Kahfi kan. Bila Khidir bunuh budak tu kan. Pada zahirnya itu tak baik tu. Itu syar kan. Anak yang kecil tak berdosa dibunuh tanpa sebab. Tapi jiwa yang tenang akan terima benda tu baik. Macam mana tu? Seolah dia macam ni ya. Kalau bapa tu tahu, anak dia dibunuh, sebab bila besar dia akan syirik, dia akan menyesatkan mak bapak. Maka sebab itu diperintah oleh Allah supaya dibunuh, supaya anak tu selamat daripada neraka dan mak bapak pun selamat. Bila mak bapak tahu lebih awal, macam mana perasaan mak bapak tu? Macam mana perasaan mak bapak? Tak, dia tahu awal dah. Anak dia dibunuh sebab nak selamatkan anak dia. Itulah contoh redha. Jadi contohlah Allah bagi kita sakit kan. Kita seolah boleh bayangkan dengan sakit ni
aku akan lagi dekat pada Allah. Maka kita terima musibah tu dengan tenang je. Okey? Jadi doa ni hafal lah. Allah dah beritahu apa dia? Ud'uni astajib lakum. Doalah padaku. Kalau kamu nak jiwa tenang, doa. Kalau nak Allah bersihkan jiwa kamu, doa. Semua ada doa. Okey. Macam mana kita nak dapat jiwa yang tenang? Macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Allah nak bagi tahu di sini jiwa yang tenang layak masuk syurga. Tapi persoalan, bagaimana nak dapat jiwa yang tenang? Satu, yakin. Dia lebih kurang ni juga. Tapi lebih detail lah. Yakin dengan apa ni? Yakin dengan Allah, kebesarannya. Yakin dengan takdirnya. Jadi benda yang paling asas ialah yakin dengan Allah, keesaan Allah, kebesarannya, kehebatannya, kerahmatannya, takdirnya, sama ada syar ataupun khair. Apa bukti kita dah yakin Allah tu esa, Allah tu maha perkasa, Allah tu maha hebat, Allah tu maha penyayang, dan semua takdir Allah adalah baik walaupun nampak tak baik. Kesan yakin tu apa dia? Kalau saya tanyalah, yakin tak Allah tu esa, Allah tu agung, Allah tu hebat, Allah tu penyayang, dan apa saja Allah takdir adalah baik untuk kita, yakin tak? Yakin? Okey. Soalan kedua, apa bukti keyakinan kita tu? Okey, lepas taat tu apa kesan dia? Mudah beribadat lagi? Ada satu lagi. Bila kita yakin pada Allah, kita akan ta'ala sebab Allah tu maha hebat. Dan bila Allah azab tu, azab yang tidak ada kat dunia kan. Maka kita pun akan taat. Bila kita akan taat, kita akan tinggalkan maksiat. Itu kesan yang paling nyata. Semakin kita yakin, semakin kurang maksiat. Sampai tahap apa ni? Okey, kenapa pula semakin kita yakin pada Allah, kita akan kurang maksiat ataupun tinggal maksiat? Kenapa? Sebab bila kita yakin pada Allah, kita akan sampai tahap ihsan. Apa makna ihsan? Kita merasai Allah benar kita atau Allah. Kita beribadah pada Allah dan kita rasa macam Allah, macam kita lihat Allah. Macam kita lihat Allah. Kalau tak boleh, kena yakin Allah. Okey. Bila kita rasa kita lihat Allah, kita akan buat maksiat tak? Itu. Bila kita yakin kebesaran Allah sampai tahap ihsan, kita malu nak buat maksiat. Kita duduk kat mana-mana tengok, ya Allah, Allah sedang lihat. Nak mengumpat tak jadi, nak buang masa tak jadi, nak bercakap bohong pun tak jadi. Ini asas pertama untuk mendapat jiwa yang tenang. Yang kedua, cinta Allah. Cinta, bila kita dah yakin, kita akan taat pada Allah. Allah tu hebat, Allah tu penyayang, Allah tu pengampun, Allah tu maha kaya, Allah tu Rahman, Rahim. Maka akhirnya kita akan cinta kepada dia. Kan tabiat manusia, bila orang semakin sayang pada dia, semakin buat baik pada dia, dia akan semakin sayang pada orang tu. Itu baru manusia. Ini dia yakin semua nikmat yang dia ada adalah daripada Allah. Maka membuahkan poin yang kedua. Dia semakin cinta kepada Allah. Okey, yang ketiga, dia membawa kepada yang ketiga pada zikrullah. Cara yang ketiga, perbanyakkan zikrullah. Dengan zikrullah saja akan menenangkan hati. Buka surah Ar-Ra'du ayat 28. Surah Ar-Ra'du ayat 28.
Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kan? Ya ayyuhallazina amanu, kemudian wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah. Kemudian ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Okey, cuba kita buat ayat ni. Ramai orang minta jiwa dia tenang tapi tak ikut cara. Tak ikut cara yang Allah tetapkan. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dan orang yang tatma'innu qulubuhum, yang hatinya tenang. Jadi tenang tu kat mana? Allah sebut wa tatma'innu qulub. Jadi yang tenang tu dalam hati. Sebab itulah jangan kita tertipu dengan apa? Dengan luaran. Kadang-kadang kita tengok orang tu tenang je, tapi sebenarnya hati dia serabut. Kadang-kadang orang solat kan, tenang je, nampak macam tiang tak bergerak. Sampai sah kosong kat depan pun dia tak bergerak. Kita kata, kenapa tak bergerak? Saya khusyuk solat. Ada orang pula, dia solat, tapi bergerak je, nampak sah kosong, terus dia berjalan. Berjalan pula bukan macam robot, laju je. Kadang-kadang dia dukung bayi masa solat. Jadi kita tengok luaran dia macam tak tenang, tapi hati dia tenang. Sebab tu Allah kata tenang di hati, bukan di luaran. Boleh faham? Perasan tak tengok orang solat, tak bergerak langsung, sampai tak penuh sah depan, sebenarnya dia tak tenang. Kalau dia tenang, mesti ikut perintah Allah. Nampak sah kosong kat depan, terus berjalan. Bukan tak berjalan tu tenang, tapi kadang-kadang berjalan itulah yang tenang. Kan Allah kata apa? Fa'iza khiftum, fa'in khiftum. Jika kamu takut keadaan tak aman, farijalan au rukbanan. Maka solatlah sambil jalan ataupun naik. Adakah yang solat sambil berjalan tidak tenang? Tak. Dia akan tenang sebab apa? Sebab dia ikut perintah Allah. Saya tak akan solat berjalan, tak sah sampai habis waktu. Kononnya nak solat yang khusyuk, sebenarnya dia tak khusyuk. Sebab dia tak ikut perintah Allah. Okey? Kemudian Allah kata apa? Dia tenang sebab apa? Li zikrillah. Berdasarkan makna apa tu? Dan Allah tegaskan lagi lepas tu, ala bi zikrillah tatma'innul. Cuba tu cuma. Ni ala ni. Ala ni jangan tinggal. Ini penting ni. Ala. Kena tambah. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah tenang jiwa. Maksud apa tu? Maksudnya kepada Allah. Selain pada zikrullah tak mungkin tenang. Ramai tak orang mencari ketenangan selain pada zikrullah? Ramai. Bahkan kadang-kadang dia tenang dengan zikrullah juga, tapi zikrullah bukan cara yang Nabi ajar, pun tak akan tenang. Nabi kata zikir 100, dia zikir 10,000. Zikir la ilallah 70,000. Zikrullah juga, tapi jiwa tak akan tenang. Sebab apa? Zikrullah yang paling asas makna apa? Zikrullah yang paling asas makna dia taatullah. Mentaati Allah. Jadi zikrullah bukan ikut suka kita. Zikrullah apa saja yang diperintah oleh Allah dan apa saja yang ditunjuk contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu banyak duit, kamu tak akan tenang. Kamu kereta mewah, kamu tak akan tenang. Kamu pangkat besar, kamu tak akan tenang. Sebab tu Khalifah Al-Mansur, seorang khalifah di zaman Abbasiyah, dia walaupun dia ketika itu Amirul Mukminin, tapi jiwa tak tenang, macam-macam masalah. Dan satu masa dia pergi tengok ada orang miskin, kerja dia tukang cuci. Cuci jalan. Dia perhati je, lepas kawan tu cuci jalan, kawan tu baring duduk atas batu, tertidur. Maka kata Abu Ja'far Al-Mansur, alangkah tenangnya jiwa orang miskin ni. Dia tak ada masalah. Aku ada kuasa, ada kerajaan, tapi macam-macam masalah. Menunjukkan apa? Tenang jiwa bukan dengan
bukan dengan harta, bukan dengan pangkat. Contohlah, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kita, mana lebih tenang sekarang? Okey. Kita dengan orang politik sekarang, mana lebih tenang? Jangan perasan. Perasan pun tak tenang juga. Okey. Saya nak uraikan zikrullah juga ialah Allah sebut. Salah satunya, ini umum. Kalau lebih khususnya, zikir Allah yang paling besar, yang memberi ketenangan pada dia. Zikrullah umum. Tapi, antara bentuk zikrullah yang paling besar, yang memberi ketenangan pada kita pada dia. Al-Quran, betul? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Lagi? Salat. Cuba buka surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Fa-idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kemudian wa idza tma'nantum okey. Cuba terjemah. Fa iza qadaitum, maka apabila kamu telah selesai solat. Lepas selesai solat buat apa? Maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah. Padahal solat tu bukankah solat tu mengingati Allah dah? Kenapa Allah kata lepas solat, yang sebenarnya dah zikir kepada Allah? Lepas solat pun Allah suruh zikir lagi. Menunjukkan apa? Ikatan solat itu dengan luar solat. Maksudnya zikir itu bukan hanya solat. Yang kedua, menunjukkan zikir itu kena sepanjang masa. Bukan dalam solat je kamu ingat pada Allah. Lepas solat pun ingat pada Allah. Bila ni? Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubikum, ketika baring. Okey? Lepas tu Allah kata apa? Fa izat ma'nantum. Maka apabila kamu kamu rasa tenang. Dari mana ketenangan ni? Solat. Mengingati Allah. Daripada solat dan zikir lepas solat. Kan? Sama dengan ayat tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Di sini Allah spesifikkan antara bentuk zikrullah yang paling besar yang membawa ketenangan ialah solat. Jadi bila habis solat, zikir pada Allah dalam semua keadaan. Lepas tu barulah dapat jiwa yang tenang. Lepas tu buat apa? Dirikan solat lagi. Okey, satu lagi buka surah Al-Ma'arij ayat 19. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Surah berapa? Tak ingat 50 lebih, 60 lebih. Innal insana khuliqa halu'a. 19, 20. 19, 20, 21. Iza massahu syarr jazu'a. Wa iza massahul khair manu'a. Illal musallin, kan? Ayat ni pun menjelaskan lagi bahawa dengan solat saja jiwa akan tenang. Innal insana, cuba terjemah. Innal insan Sesungguhnya manusia itu khuliqa dijadikan halu'a. bertabiat resah gelisah. Ini asal manusia memang resah gelisah. Mana lawan mutmainnah. Kemudian Allah huraikan apa maksud resah gelisah tu, apa maksud dia? Iaitu iza masau syar, apabila dia ditimpa kesusahan, jazu'a.
gelisah. Ya, betul kan? Bila sakit, gelisah. Bila panas, gelisah. Bila miskin, gelisah. Bila tak cukup duit, gelisah. Kemudian, wa iza massahul khair. Apabila dia dapat pula kesenangan, sikap dia apa pula? Kedekut. Jadi bila dapat duit, rasa susah je nak keluar. Dan rasa nak simpan je. Sebab apa? Takut tak cukup. Dan juga sebab tamak. Dua-dua ni, jazu'ah dengan manu'ah, huraian kepada halu'ah. Dan semua ni lawan kepada habis. Siapa yang tenang ni? Bila dapat syar, dia reda. Bila dapat kebaikan, dia pemurah. Siapa? Illal musalli. Orang yang betul-betul solat. Ustaz, ramai yang solat kat masjid saya kedekut. Mana solat dia tak betul. Kalau solat betul, dia akan dapat jiwa mutmainnah. Okey? Dan sebab itulah zikrullah tadi, kalau ikut ayat tadi, umum kan? Bukan solat je. Zikir sepanjang masa, duduk, berdiri dan baring. Banyak tak kita jumpa ayat yang Allah suruh kita berzikir banyak? Antaranya surah Al-Ahzab kan? Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Uzkurullaha zikran katsira. Tengok perintah kepada orang beriman. Wahai orang beriman, uzkurullah. Ingatlah pada Allah, ta'ala pada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang. Okey, pernah tak kita jumpa ayat Quran yang Allah suruh solat banyak? Ayat apa? Mana ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, mana ada. Solat 5 waktu je. Tak ada ayat yang kata salu salatan katsiratan. Tak ada. Ada tak ayat Quran yang suruh sedekah banyak? Ayat apa? Tak ada lah tu. Tak, perkataan katsira. Tak ada. Ada tak Allah dalam Quran Allah suruh puasa dengan perkataan katsira? Tak ada. Ada tak Allah suruh umrah ataupun haji katsira? Tak ada. Yang ada satu je katsira. Apa dah? Zikir. Faham? Menunjukkan apa? Zikir kena sepanjang masa. Sepanjang masa. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir ketika hujan, zikir lepas pakai baju, zikir keluar masuk rumah, zikir keluar masuk masjid, zikir keluar masuk tandas, zikir naik kenderaan dan sebagainya. Okey? Boleh? Jadi, cara ketiga mendapat jiwa tenang dengan perbanyakkan zikrullah. Saya lupa nak sebut tadi. Kalau orang tanya soalan, yang pertama nak dapat jiwa mutmainnah kena yakin dengan Allah kan? Yakin dengan kebesarannya, yakin dengan takdirnya, yakin bahawa kita akan jumpa Allah. Tapi soalan, bagaimana nak dapat keyakinan tu? Bagaimana nak dapat keyakinan? Kena berusaha tak ada buku cari ilmu. Ada dalil. Mana jawapan yang tak meyakinkan. Kita pernah dengar tak kisah Nabi Ibrahim? Kisah Nabi Ibrahim? Tak, Ibrahim. Ibrahim dengan Khidir lain. Wa iz qala Ibrahim. Surah Al-Baqarah ayat 260. Wa iz qala Ibrahim arini. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Okey, cuba terjemah. Wa iz qala Ibrahim, ingatlah ketika mana Ibrahim berkata,
Berkata pada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Rabbi, Tuhanku. wahai Tuhanku, arini. Apa makna arini? Tunjukkan aku. Tunjukkan aku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan al-mauta, yang mati. Jadi Ibrahim minta pada Allah, boleh tak tunjuk depan aku nak tengok bagaimana engkau menghidupkan orang ke binatang ke yang dah mati. Maka Tuhan pun tanya, qal awalam tu'min? Adakah kamu tak beriman dengan aku? Aku ni memang mampu menghidupkan yang mati. Kenapa minta? Adakah engkau tak beriman? Apa jawab Ibrahim? Bala. Bahkan aku dah beriman. Aku memang yakin engkau boleh menghidupkan yang mati. Memang yakin 100%. Habis aku minta untuk apa? Liyatma'inna. Untuk apa? Untuk menenangkan hati. Ni nombor 1 ni. Untuk menambahkan keyakinan. Jadi soalan tadi, macam mana kita nak yakin ataupun nak tambah keyakinan kita kepada kebesaran Allah? Macam mana cara? Kena melihat kebesaran Allah. Melihat kebesaran Allah. Jadi Ibrahim dah Nabi, dah yakin, tapi masih lagi usaha nak tingkatkan keyakinan. Caranya, dia minta Allah tunjuk bagaimana Allah hidupkan yang dah mati. Kita jangan minta, wahai Tuhan, tunjuklah engkau bagaimana engkau hidupkan orang. Jangan. Itu untuk Ibrahim. Tapi kita boleh nambahkan keyakinan dengan apa? Selalu memikirkan kebesaran Allah dan selalu juga tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Okey? Boleh? Yang keempat. Cara yang keempat ialah memohon isti'anah ataupun pertolongan Allah. Iyyaka na'budu, aku dah yakin, aku dah sembah engkau, aku dah zikir pada engkau. Tapi satu lagi, kadang-kadang aku lemah, aku minta tolong dengan orang. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan tak mungkin kita minta pertolongan hanya kepada Allah kecuali setelah ada ni 1, 2, 3 ni. Kadang-kadang kita minta pada orang menunjukkan kita tu tak yakin pada Allah, dan jiwa kita tak akan tenang. Okey, yang kelima, yang terakhir. Cara terakhir untuk dapat jiwa yang tenang, mengetahui nilai dunia. Kena tahu, kena yakin nilai dunia ni sebenar. Apa dia? Nilai dunia tak ada nilai. Bahkan Nabi kata apa? Macam sama nilai dengan apa? Bukan sayap lalat. Satu Nabi tak bangkai kambing kan? Tapi bukan sama dengan bangkai kambing. Nabi kata dunia yang kamu kejar lebih hina daripada mana? Lebih hina daripada bangkai kambing. Satu lagi, lebih murah daripada sayap nyamuk. Bukan sama. Lepas tu Nabi kata kalau dunia ni sama nilai dengan satu sayap nyamuk, Allah tak akan bagi minum pada orang kalau sama. Tapi sekarang dunia lebih murah daripada satu sayap nyamuk. Sebab tu Allah bagi macam-macam pada orang kafir. Jadi bila kita tahu nilai dunia tak ada apa, menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah. InsyaAllah kalau kita buat 4-5 ni, kita akan dapat nafsu mutmainnah. Okey? Kadang-kadang benda yang paling susah untuk kita dapat nafsu mutmainnah apa dah? Iaitu bila kita tengah marah ataupun orang buat salah pada kita kan. Kadang-kadang anak kita dah tak sabar dah. Jiwa kita tak tenang. Nak marah aja kan, angkat suara aja. Kadang-kadang bahasa kita kesat. Sebenarnya itulah gambaran jiwa kita tak tenang. Saya bagi contoh jiwa yang tenang iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki jumpa Nabi, minta apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sahabat-sahabat, jiwa mereka tak berapa tenang. Sebab tu, dia nak pukul lelaki ni yang bagi mereka tak beradab dengan Nabi. Contohlah pelajar-pelajar saya kan. Tiba-tiba jumpa saya, Ustaz, boleh tak saya nak berzina malam ni?
Saya agak-agak saya cakap apa? Jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Nanti dulu. Kita dulu bincang. Komisen tu mana? Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang kita tak suka tu, menggambarkan jiwa kita tak tenang. Tapi tengok Nabi tenang aja. Nabi kata, jangan pukul dia, jangan marah. Panggil dia dekat. Jiwa tenang. Lepas tu Nabi tak baca Quran. Nabi tak baca ayat Quran. Nabi tak kata, wala taqrabuz zina, tak. Dan Nabi tak kata kepada para sahabat, tahan lelaki ni. Sebab sangat-sangat kurang ajar. Tak. Nabi dengan tenang, jiwa yang tenang saja boleh bercakap dengan tenang. Nabi kata, kalau orang berzina dengan isteri kamu setuju tak? Tak, aku takkan setuju. Maka begitu juga orang tak suka kalau kamu berzina dengan isteri dia. Kemudian Nabi bagi contoh, kamu setuju tak orang berzina dengan mak kamu? Tak. Maka begitu juga orang tak setuju kalau kamu berzina dengan mak dia. Kamu setuju tak kalau orang berzina dengan adik-beradik perempuan kamu? Tak. Begitu juga orang tak setuju, tak reda kalau kamu berzina dengan tenang aja. Lepas tu dia kata, okey ya Rasulullah. Lepas tu Nabi doa Nabi apa dah? Allah maghfir zambahu, ya Allah ampunlah dosa dia. Satu. Yang kedua, wa tahhir qalbahu, sucikan hati dia. Tengok, kalau gambaran kasar tak beradab kan, tapi Nabi dengan tenang nasihat dan siap berdoa lagi pada lelaki itu. Kita kalau orang tak beradab dengan kita, satu, kita tak boleh tenang, yang kedua kita akan marah, yang ketiga tak mungkin kita berdoa kan. Sebab nak berdoa mesti daripada jiwa yang tenang. Berapa ramai yang tak tahan sabar dengan anak-anak kan? Satu doa pun tak masa dia marah tu. Satu doa pun tak keluar. Yang marah ialah yang keluar apa dia? Kamu dengan bapa kamu sama aja. 2 kali 5. Doa yang baik tak ada. Sebenarnya itulah gambaran jiwa tak tenang. Okey, irji'i. Kembalilah. Siapa yang perintah ni? Siapa yang perintah? Ada pendapat mengatakan Allah yang berkata, ada pendapat mengatakan Jibril. Kalau Jibril pun berdasarkan perintah Allah. Kembalilah kepada Tuhan engkau. Okey. Sebelum tu, siapa yang ayat 27 ni, siapa yang bercakap ni? Wahai jiwa yang tenang. Ulama beza pendapat. Ada mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Tuhan. Yang kedua, bila ucapan ni disebut? Bila ni? Pun ulama berbeza pendapat. Pertama, ketika nak mati. Yang berkata ketika kita nak mati ialah malaikat. Malaikat kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji, keluarlah ila rabbiki, kepada Tuhan engkau, dalam keadaan Tuhan redha kepada engkau. Ini pertama. Diucap bila ni? Masa nazak. Kepada siapa ni? Kalau tak ada sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sahlah kita bukan jiwa yang tenang. Satu lagi, kalau jiwa tak tenang, mereka akan sebut ya ayyatuha an-nafsu al-khabisah. Khabisah makna wahai jiwa yang tercela, keluarlah kepada kemurkaan Tuhan engkau. Itu disebut dalam hadis sahih. Pendapat kedua, ayat ni disebut oleh Allah ketika nak masuk syurga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau. Jadi tak penting bila disebutkan, sama ada ketika nak mati ataupun ketika nak masuk syurga, ataupun ketika ada pendapat yang ketiga, ketika dibangkitkan. Kan ada pendapat roh kita bila keluar, bila kita mati, roh kita ke mana? Dia pergi ke langit kan, di Illiyin. Kemudian ada pendapat mengatakan selepas Illiyin dia balik semula ke kubur, tapi tak masuk dalam badan kita, duduk sebelah. Bila dia masuk ni, bila dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua, dah dibangkitkan, jasad kita masa tu dah hancurkan. Bila dibangkitkan, Allah bangkit kita dalam bentuk yang sempurna seperti kita mati, dan ketika itulah
Allah kata, irji'i ila rabbiki. Wahai roh, kembali pada jasad kamu. Rabbiki ni jasad kamu. Bila ni? Bila kita dibangkitkan semula. Okey, kenapa Allah guna perkataan irji'i? Pulang. Kalau bahasa Melayu kan, bila sebut pulang, pulang ke rumah, makna apa? Masa tu orang tu duduk kat mana? Tempat lain kan? Maknanya Allah nak beritahu apa? Dunia ni bukan tempat kita yang asal. Sebab tu Allah kata, kembalilah, iaitu tempat asal kamu. Di mana? Surga. Dan Allah cipta Adam pun, mula-mula Adam berada di mana? Itulah tempat asal kita. Maka, betulkan cara kita berfikir dan kita bertindak. Sebab ramai manusia menganggap dunia ni macam tempat asal dia. Dia cari harta macam nak hidup selama-lamanya. Dan cinta dunia macam dia tak akan mati. Tak. Dunia hanya sementara. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, tidaklah aku melainkan seumpama orang yang musafir. Bila ada pokok yang rendang, aku berhenti sekejap berteduh. Pokok yang rendang dan berhenti berteduh tu adalah apa? Rumah. Tak, Nabi buat contoh. Aku ibarat di dunia ni seumpama seorang yang musafir. Kemudian dalam perjalanan itu jumpa satu pokok yang rendang. Aku pun berhenti rehat sekejap. Sementara nak teruskan perjalanan ke destinasi yang sebenar. Jadi pokok yang rendang tempat Nabi berehat tu apa dia? Itulah dunia. Itulah dunia. Jadi Nabi gambarkan dunia ni macam tempat rehat sekejap aja. Ambil nafas, ambil bekalan untuk terus perjalanan irji'i ila rabbiki. Okey? Dan radiyah dalam keadaan engkau redha. Jiwa baliklah pada Tuhan engkau dalam keadaan engkau tu redha. Redha kepada apa ni? Redha kepada apa? Bila sebut redha, mesti ada kan, saya redha dengan takdir, saya redha dengan awak kan. Dalam ayat ni Allah tak sebut redha apa. Tapi kita boleh faham. Redha dengan apa? Betul. Iaitu balik kepada Tuhan engkau dalam keadaan engkau sangat puas dengan balasan Allah. Tapi dia akan redha dengan nikmat balasan syurga dan pahala kepada siapa ni? Yang juga redha dengan takdir Allah masa kat dunia. Allah bagi musibah pun dia redha, Allah bagi senang pun qanaah kan. Maka di akhirat besok dia akan redha juga. Tapi kalau kat dunia dia tak redha dengan takdir Allah, maka di akhirat besok pun dia tak akan dapat rahmat dan ganjaran pahala daripada Allah. Mardiyah dan lagi diredai. Apa beza radiyah dengan mardiyah? Entah sekolah Harap Pancu dulu kan. Nama sekolah tu ialah Tarbiyah Mardiyah. Apa jadi apa makna mardiyah? Apa beza radiyah dengan mardiyah? Apa beza? Soalan tu tak lepas dalam kubur tu. Senang je. Kenapa tak nampak? Dalam keadaan jiwa yang tenang tu redha dengan apa yang Allah bagi, dan dia juga diredai oleh Allah. Redha kena dua pihak. Kadang-kadang orang perasan kan, dia redha pada Allah, tapi Allah tak redha pun pada dia. Macam yang buat benda bid'ah kan. Dia ingat dia redha pada Allah dan Allah redha pada dia. Tak, Allah tak redha. Jadi kamu redha dengan anugerah Allah dan Allah juga redha dengan kamu. Kemudian fadkhuli, maka masuklah. Masuklah, silakan. Masuklah fi ibadi, dalam apa? Ibadi. Dalam golongan
Ibadi hamba. Bukan. Ibadat lain. Ibadat satu amalan, satu perbuatan. Ibad jamak kepada abdun. Abdun mufrad. Kalau jamak dia ibad. Tapi ada ya ni menunjukkan apa? Aku. Jadi Allah sandarkan hamba-hamba tu kepada aku. Itu menunjukkan apa? Ialah menunjukkan apa? Bila orang tok guru besar sebut, ini pelajar saya ni. Mana kita rasa apa? Bangga tak? Banggalah. Sebab tok guru tu hebat, tok guru tu dihormati, kita pula diakui sebagai pelajarnya. Maka di sini kita akan rasa bangga bila Allah kata ini hamba-hambaku. Satu. Yang kedua, kenapa Allah sebut hamba-hamba? Allah boleh dia sebut, masuklah ke dalam golongan orang beriman. Boleh tak? Kenapa sebut hamba? Mula-mula Allah sebut jiwa tenang kan? Allah tak sebut wahai orang beriman, wahai Muhammad. Tak ada. Sebab di sini pengajarannya, Allah nak beritahu, yang layak masuk syurga bukan sebab nama dia Muhammad. Bukan sebab jawatannya, tapi sebab sifatnya. Kadang-kadang orang tu nampak hebat kan, nama terkenal, tapi jiwa dia tak ada nafsu mutmainnah, gagal. Kadang-kadang orang tu tak terkenal pun, pengikut pun tak ada. Orang kampung dia pun tak kenal, tapi dia ada sifat mutmainnah, dia layak masuk syurga. Contoh? Uwais Al-Qarni. Betul kan? Dia bukan ulama hebat, tapi bila dia berdoa, terus disambut oleh malaikat dan dimakbulkan oleh Allah. Jadi jangan kejar populariti. Kejarlah jiwa yang tenang. Di sini pun sama. Allah nak beritahu apa ni? Kamu dapat jiwa yang tenang sebab kamu betul-betul bersifat hamba. Dan Allah nak beritahu orang yang paling tinggi darjah di sisi Allah bukan datuk, bukan Tan Sri, tapi orang yang betul-betul bersifat hamba. Sebab tu Allah sebut apa bila Allah jemput Nabi ke langit ketika Isra dan Mi'raj? Allah sebut apa kepada Nabi? Bukan. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ni. Ketika Allah nak jemput Nabi ke langit, tempat yang paling tinggi, Allah gunakan perkataan hamba. Dan bila Allah nak turunkan Al-Quran kepada Nabi, Allah pun sebut apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Sebut hamba juga. Bila nak jemput tempat yang paling tinggi, iaitu di atas langit yang ketujuh, Allah gelarkan Nabi hamba. Dan bila Allah nak turunkan Al-Quran, Allah gelarkan juga Nabi hamba. Dan Nabi pula solat malam sampai bengkak kaki sebab nak jadi tuan ke, nak jadi ketua ke, nak jadi bos. Apa dia? Afala? Sambung. Macam mana ni? Pendek pun tak ingat. Tak, bila Nabi solat malam sampai bengkak kaki kan? Aisyah kata, kenapa kamu solat sampai bengkak kaki? Sedangkan kamu telah diampunkan dosa dulu dan akan datang. Jawapan Nabi apa? Mana Nabi cakap bahasa Melayu? Afala akunu abdan syakura. Ni, abdan. Jadi nak jadi orang hebat, jiwa tenang di sisi Allah, jadilah betul-betul hamba Allah. Jangan hamba nafsu. Kemudian kalau nak tahu pula apa sifat-sifat hamba Allah, boleh buka surah apa? Surah Al-Furqan kan? Ya Allah sebut ibadur rahman. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Sifat Allah yang paling tinggi apa dah? Sifat hamba Allah. Bila berjalan di atas muka bumi, dia sentiasa merendah diri, tidak sombong. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Buka akhir surah Al-Furqan. Kalau nak jadi hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang, boleh rujuk akhir surah Al-Furqan. Kemudian wadakhuli, dan
Masuklah wahai jiwa yang tenang, jannati, syurgaku. Allah sandarkan syurga pada siapa? Tak ni. Wadkhuli jannati. Sandarkan kepada siapa? Pengajarannya apa? Kita kalau orang sebutlah, okey, masuklah kebunku, masuklah ke istanaku. Kita yang dijemput masuk ni akan rasa apa? Rasa kita dihormati sebab dia tu hebat, kebun dia besar, tapi kita dijemput masuk. Jadi seolah kita adalah orang yang special, terpilih. Masuklah kamu, walaupun kamu hamba, tapi kamu layak masuk syurgaku. Dan syurga ni kita dah tahu kan, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terfikir di kepala. Jadi jadilah matlamat kita yang paling besar dalam hidup apa dia? Jadi abdan syakura. Bila abdan syakura, dapatlah nafsu mutmainnah. Dan nafsu ni 3 kan? Nafsu ni 3. Kita ni nafsu apa? Nafsu ada 3. Ada orang tanya, nafsu dengan roh sama tak? Sama. Nafsu adalah roh. Roh adalah nafsu. Satu, ammarah. Ammaratu bisu. Yang kedua, nafsu al-lawwamah. Yang ketiga, mutmainnah. Jadi antara 3 ni yang berjaya masuk syurga yang mana? Kita sekarang, okey, amaratu bisu apa maksud dia? Jiwa yang sentiasa menyuruh benda yang jahat, dan kita ikut. Nafsu kata tengoklah wayang, dia pun tengok. Nafsu kata buahlah masa, dia buah masa. Nafsu kata mengupaklah. Itu nafsu amaratu bisu. Yang kedua, nafsu lawamah. Baik sikit daripada amaratu bisu. Apa lawamah? Kadang-kadang orang beriman ada sifat ni, iaitu bila dia buat jahat, dia menyesal, dia kutuk diri dia. Kenapa aku buat ni, aku dah tua, tapi besok buat lagi. Lawamah mana banyak mencela. Kadang-kadang dia tak buat kebaikan kan, kenapa aku tak sedekah? Dia pun mencela diri dia. Jadi orang beriman boleh duduk kat sini, tapi kalau orang beriman duduk kat sini, parah, dalam bahaya. Kalau duduk kat sini, lagi mudah untuk pergi ke mutmainnah. Jadi semoga Allah tingkatkan darjah kita daripada nafsul lawamah sampai ke nafsu mutmainnah. Salah satu caranya apa dah tadi? Yakin pada Allah, selalu fikir kebesaran Allah, selalu tadabbur Al-Quran, cinta Allah, taat pada semua perintah Allah, dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian tahulah bahawa dunia itu sebenar tidak ada nilai. Jadi jangan lebih-lebih kejar dunia. Kemudian last sekali, kalau yang ke-6, baca doa. Baca doa. Doa apa ni? Doa tadi. Dah ingat dah? Doa minta jiwa yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kemudian wa tu'minu biliqa'ika. Kemudian wa tarda biqada'ika. Kemudian wa taqna'u bi'ata'ika. Hadis sahih. Jadi hafal doa tu minta insya-Allah. Jadi dengan ini habislah tadabbur surah Al-Fajr. Kesimpulan apa yang Allah nak sampaikan ataupun apa intipati daripada surah Al-Fajr. Allah nak beritahu dunia hanya sebagai tempat ujian. Maka jangan tenang dengan dunia. Jangan tenang dengan pangkat. Jangan berbangga dengan kedudukan ataupun kuasa. Sebab itu hanyalah sebagai ujian. Sebaliknya, tenanglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenanglah dengan beribadat kepada Allah. Tenanglah dengan beribadat di waktu-waktu yang utama. Seperti salat fajar,
seperti waktu malam, seperti 10 awal Zulhijjah. Semua ibadat-ibadat itu akan melahirkan jiwa yang tenang. Jadi jadilah matlamat kita bukan nak kejar dunia. Dunia hanya sebagai alat untuk kita mendapat yang lebih mahal daripada dunia, iaitu syurga. Maka usahalah untuk mendapat jiwa yang tenang. Semoga Allah izinkan kita memasuki syurganya bersama hamba-hambanya. Okey, ada soalan? Sumbangan untuk bantuan musim sejuk. Itu pun antara cara untuk kita tingkatkan jiwa kita, bersihkan jiwa kita supaya kita tidak kedekut. Maka berilah sumbangan kepada syarikat khususnya untuk musim sejuk. Apakah beza apabila kita meminta orang yang soleh untuk mendoa? Dia sebenarnya kalau nak minta, kita minta orang soleh untuk berdoa pada kita, secara umum tak salah. Sebab ada sahabat pernah minta Nabi berdoa, dan Umar pula pernah minta Uwais daripada Uwais Al-Qarni berdoa. Secara umumnya tak salah. Tapi syaratnya mesti yang kita minta tu orang betul-betul soleh. Tetapi dalam masa yang sama yang terbaik ialah kita berdoa sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kata ulama, salah satu ciri-ciri orang yang bertawakal pada Allah yang Allah bagi masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000 kan. Antara ciri-ciri mereka ialah mereka tak pernah minta bantuan manusia, termasuklah tak pernah minta doa orang. Dia direct kepada Allah. Lagi pula Allah dah janji, ud'uni, doa terus kepada aku akan makbulkan. Kenapa pula ada orang yang ketiga? Kalau kita rasa kita belum soleh, kalau kita rasa kita banyak dosa, bertaubatlah dan jadilah orang yang soleh. Wallahu a'lam. Dah? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kelas kita akan datang ialah besok, pukul 10.30, sambungan tadabbur surah Ar-Ra'd, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.